InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma aghnina bihalin haramin siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwayullah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk surau Taman Jenaris Kajang, mohon share sama insyaAllah. Surah Taman Jenaris insyaAllah. Mohon share insyaAllah. InsyaAllah sama-sama kita share. Jenaris ya. Surau Jenaris. Cik Jamal, Cik Fauzi. Okey, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ya, hari ini untuk surau Jenaris. Kita rehat kitab Tanbihul Ghafilin, kita sambung Al-Baqarah ayat 84. Ambil nota My Quran Time. InsyaAllah, siapa yang di kitab ni, buku nota My Quran Time, muka surat 212, insyaAllah. Ayat 84, sama-sama kita baca. Ayat 84 hingga 86, berapa peristiwa kaum Yahudi yang mungkir janji. Ayat 87, 88, sikap kaum Yahudi terhadap para rasulnya, insyaAllah.
Kita terus pergi ayat 84, perjanjian setia antara Nabi Bani Israel dan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhazna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Ya. Ayat 84. Subhanallahu azim. Ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, yakni membunuh orang, dan mengusir dirimu, yakni mengusir saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Al-Baqarah ayat 84. Ya. Allah mengingatkan Bani Israel tentang janji. Bila Allah mengingatkan Bani Israel tentang janji, ya, ikatnya janji, maksudnya mengingatkan kita juga. Secara umumnya dalam ayat 84, Allah SWT mengingatkan mereka dengan perjanjian yang khusus yang diambil atas mereka di dalam kitab Taurat, iaitu orang Bani Israel. Tidak boleh membunuh orang Bani Israel yang lain. Juga tidak boleh mengusir mereka dari negeri mereka secara sesuka hati. Jika ada Bani Israel yang ditawan, maka wajib untuk dibebaskan dan tidak boleh dijadikan sebagai tawanan musuh. Allah Subhanahu Wa Taala membuat perjanjian yang kuat dan mereka menyetujuinya serta bersaksi untuk menepatinya. Hebatnya Bani Israel berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersetuju serta bersaksi untuk tepati janjinya. Mengapa mereka ditegah untuk tidak berbunuhan antara satu sama lain? Sebab mereka semua adalah umat dalam satu agama. Ajaran ini juga ada dalam Islam. Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, membunuh seorang Muslim adalah seperti membunuh semua Muslim. Itu peringatan daripada Rasulullah SAW. Ya, siapa yang membunuh seorang Muslim adalah seperti membunuh semua Muslim. Dalam ayat 83, kita telah disuruh untuk mengikut semua perjanjian yang kita telah buat, iaitu jangan mensyirikkan Allah, berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin, bertutur dengan perkataan yang baik, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Ini dipesan dalam ayat 83. Maksudnya diingatkan kita supaya yang pertama, jangan syirik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ketiga, diingatkan juga berbuat baik dengan kaum kerabat. Keempat, disuruh kita dengan anak yatim. Seterusnya orang miskin. Kemudian dipesankan kita juga, diperintahkan juga kita bertutur dengan perkataan yang baik. Dan yang akhir sekali, yang seterusnya, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Ini dalam Taurat, dalam Al-Quran ayat 83. Jika kita mengikuti semua perjanjian yang dibuat, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita daripada ujian yang besar. Namun andai kata kita melakukan sebaliknya, ya, kita melakukan yang sebaliknya daripada perjanjian tersebut, misalnya hubungan dengan ibu bapa tidak bagus, hubungan dengan manusia, tutur kata termasuk tangan yang menulis tidak dijaga, yakni mulut longgang. Ya. Ini kita tulis, saya tulis. Ya. Tangan longkang, mulut longkang. Allah.
Maksudnya maka kesannya pasti timbul, iaitu akan membina masyarakat yang mudah menumpahkan darah. Inilah yang telah berlaku pada umat Yahudi terdahulu. Yang terbaru, kawan bunuh kawan. Hebat, terlalu hebat. Macam-macam berlaku. Pasal apa? Pasal mulut. Mulut yang berbicara. Kata orang tua-tua, kerana lidah badan binasa kan. Mulut binasa. Ini hanya bunuh sesama sendiri. Begitu juga dengan Islam. Apabila hak-hak sesama Muslim tidak dijaga, maka akan wujud kesan yang tidak baik. Mula-mula mereka hanya tidak suka antara satu sama lain. Kemudian mula berbantah-bantah. Lama kelamaan akan ada perang kecil, kemudian perang yang besar pasti akan berlaku jika ia tidak dikawal. Sebab itulah hubungan harus dijaga sejak awal lagi. Ini diceritakan. Ini berlaku dah sekarang. Membunuh. Allah tuan. Kawan bunuh kawan. Contoh. Islam suruh jaga bab pertuturan kata kita. Mulut, lidah. Apa lagi dengan handphone, apa lagi dengan Facebook, apa lagi. Macam-macam boleh berlaku bab fitnah. Seterusnya diingatkan kepada mereka, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Dan janganlah kamu keluarkan diri kamu dari kampung halaman kamu. Maksudnya apa? Maksudnya jangan keluarkan sebahagian daripada orang Yahudi dari kampung halaman mereka. Ini kerana mereka adalah sebahagian daripada diri mereka juga. Allah SWT juga telah melarang mengeluarkan orang Yahudi di lain dari kampung halaman mereka. Manakala dalam Islam juga perkara yang sama telah diarahkan oleh Allah SWT kepada kita. Tetapi malangnya perkara sebaliknya pula sering terjadi. Misalnya, menghalau Muslim berdasarkan kaum dan warga negara, atau mereka dilayan dengan teruk sehingga terpaksa meninggalkan negara yang didudukinya. Dah berlaku sekarang. Sesama Muslim ataupun tak sama Muslim. Seharusnya hal ini tidak berlaku ataupun terjadi. Orang yang beriman baginya tetap satu akidah, walaupun dari lain negara ataupun bangsa. Yang penting saling menghormati itu sangat dituntut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Bani Israel ni, padahal mereka sendiri, yakni Bani Israel, setelah berikrar untuk mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam Taurat itu, dan mereka sendiri menjadi saksi, tetapi mereka tetap memungkirinya, menjadi bab saksi. Sebab itu Allah SWT merli mereka, apakah kamu sudah lupa? Tu Allah perli balik kaum Yahudi. Hanya mungkir janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ayat 84. Sebab tu kita ni dah berjanji, tak ada cara lain, kena tunaikan janji. Daripada kita jadi alam roh, berjanjilah kita, sampailah sekarang masih lagi belum jadi roh balik, belum jadi mati lagi, kita masih kena tunaikan janji kita. Tu ayat yang 84. Beriman dengan hanya sebahagian ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ismi wal udwani wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajukum
afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa hizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kemudian kamu, yakni wahai Bani Israel, membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halaman. Kamu saling membantu, yakni menghadapi mereka dalam kejahatan dan pemusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebahagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang sesuai bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain mendapat cacian dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Mereka dikembalikan kepada azab yang lebih berat dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ni Allah ni terus perhatikan kita. Alert dia. Dia sedang mengintai kita. Dia mengesan kita, mengesan perbuatan-perbuatan kita. Walaupun sahabat kita tidak nampak. Tu. Ya. Kupasannya ayat ni. Sebelum pergi kepada kupasan ayat, mari kita lihat sejarah penurunan ayat ini dahulu. Di Madinah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat 3 suku Yahudi, iaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Ketiga-tiga suku ini terlibat dalam perang saudara yang terjadi di antara kabilah Aus dan Khazraj. Kedua-duanya penduduk asli kota Madinah. Bani Qainuqa dan Bani Nadir adalah sekutu kabilah Khazraj. Sedangkan Bani Quraizah adalah sekutu Khutbah, sekutu kabilah Aus. Dengan demikian terjadilah peperangan dan usik. Ya. Bani Qainuqa dan Bani Nadir adalah sekutu kabilah Khazraj, sedang Bani Quraizah adalah sekutu kabilah Aus. Dengan ini, demikian terjadilah peperangan antara usir-mengusir antara sesama kaum Yahudi sendiri. 3 golongan ni bergaduh, berperang dia sesama. Padahal satu bangsa, cuma Bani dia lain, puak dia lain. Apabila berlakunya perang, maka setiap kabilah bersama sekutu mereka saling menyerang antara satu sama lain. Orang Yahudi melawan musuh-musuhnya. Bahkan ada orang Yahudi yang membunuh orang Yahudi dari kelompok yang lain. Sedang menurut ajaran mereka, ia adalah satu perkara yang diharamkan bagi mereka dan telah termaktub di dalam Taurat. Dalam peperangan ini, ada kabilah yang mengusir kabilah lain dan berjaya merampas harta kekayaan dan barang-barang berharga. Kemudian apabila peperangan selesai, mereka segera melepaskan tawanan kabilah yang kalah sebagai bentuk pengamalan dalam hukum Taurat. Summa antum, kemudian kamu ini, kamu yang digelar di sini ialah kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi yang menjadi audiens yang ramai di Madinah itu ketika wahyu ini turun. Maksudnya ayat 84. Apa yang Allah SWT ingatkan dalam ayat 85, sebenarnya Allah SWT mahu mengajak mereka kepada tauhid. Tauhid bukannya segera perlukan pengakuan dari mulut ataupun bukti Islam kepada kad pengenalan, tetapi ia perlu ditunjukkan pada sifat ataupun tindakan sebagai orang Islam. Tauhid. Ya, sebenarnya Allah mahu mengajak mereka kepada bab tauhid. Bukan sahaja perlukan pengakuan dari mulut bab tauhid, ya, tapi bukti Islam bukan pada kad pengenalan,
tetapi perlu ditunjukkan pada sifat atau tindakan sebagai orang Islam. Tu. Tak jadi pakai kad pengenalan dia. Sifat dan tindakan dia. Ada sifat-sifat yang perlu diberi perhatian dalam ayat ini. Apakah sifatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haula'i taqtuluna anfusakum. Kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sadaqallah. Mereka sudah berjanji untuk tidak menumpahkan darah, namun mereka mengingkarinya. Apabila mereka Bani Israel membunuh saudara seakidah, ini menunjukkan mereka seolah-olah telah membunuh diri sendiri. Maksudnya mereka ni zalim. Ini mereka pada sahabat, pada kerabatnya. Dalam Islam, apabila orang Islam membenarkan orang Islam lain yang dianiaya ataupun dibunuh kerana orang lain yang tidak berpuas hati, dan yang lain membiarkan saja mereka berbuat sebegitu, sebenarnya keadaan ini seolah-olah kita membunuh diri sendiri. Nampak? Mana kita pijak bumi, mana orang Islam dipujak bumi, dia adalah saudara kita. Tu. Dan ini adalah satu dosa yang besar. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Sadaqallahul azim. Dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halaman. Perkataan fariqan yang digunakan bermaksud kumpulan yang lain. Apabila berlaku peperangan di antara orang Yahudi, ada di antara mereka yang membunuh orang Yahudi juga dari kelompok yang lain. Dan ada kelompok yang satu mengusir pula kelompok yang lain, dan mereka merampas harta. Ini kerja orang Yahudi. Antara dia pun tak habis. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kamu saling membantu, yakni menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Ayat ini menerangkan pada sebahagian orang Yahudi yang membantu sekutu mereka dengan membuat dosa seperti pembunuhan dan peperangan, dan membantu mereka dalam pemusuhan seperti pengusiran dari kampung halaman. Ada pengkhianat antara mereka. Munafik memang munafik, tapi dia pengkhianat. Dia khianat. Zaman orang Melayu ada tak pengkhianat? Ada. Berpihak, ya, jadi mata-mata untuk penjajah. Ada. Zaman Jepun ada, zaman British pun ada. Hebat. Ini yang bahaya, pengkhianat. Di mana nak pangkat, nak cari keuntungan. Itu dipanggil pengkhianat. Bangsa pengkhianat agama. Sampailah sekarang ni masih lagi ada pengkhianat. Ya, dia khianat diri dia sendiri, dia khianat bangsa dia sendiri. Sebenarnya dia zalim pada diri dia sendiri. Kemudian dia baru zalim dengan orang lain. Itu yang tak terjawab nanti. Berdasarkan daripada kisah yang telah dinyatakan, apabila ada pertumpahan darah di antara Bani Aus dan Bani Khazraj, maka Bani Khainuka dan Bani Nadir, yakni kabilah Yahudi, keluar membantu Bani Khazraj, sedangkan Bani Quraizah, kabilah Yahudi, keluar membantu Bani Aus. Kemudian kedua kelompok ini berperang bersama setiap sekutu mereka, sehingga mereka saling menumpahkan darah. Apabila peperangan berhenti, mereka yang merebus tawaran ya. Sebenarnya ada persoalannya, jika mereka benar-benar beriman dengan kitab Taurat seperti yang dikatakan, maka mengapa mereka mengusir saudara-saudara mereka dari kampung halaman, sedangkan Taurat melarang mereka berbuat begitu? Bukankah perbuatan itu seolah-olah mengejek agama? Main-main. Ada disuruh dalam kitab Taurat, ya, dah diperintahkan dalam kitab Taurat, tapi main-main dengan kitab. Sama juga dengan kita. Kalau kita bermain dengan Al-Quran, maksudnya bermain-main, maksudnya mengejek kitab. Ini dia mengejek, dia seolah-olah mengejek kitab Taurat, apa yang diperintahkan.
Maksudnya mengejek agama perbuatan tersebut. Mengapakah mereka beriman hanya sebahagian kitab dan ingkar terhadap sebahagian lain kitab? Ada separuh diimankan, separuh lagi dibiarkan. Jawapannya, kerana mereka tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat janji dengan Bani Israel. Allah SWT telah membuat janji dengan Bani Israel di dalam Taurat agar tidak saling membunuh dan mengusir antara satu sama lain. Namun mereka tetap juang, tetap juga saling membunuh dengan yang saling mengusir. Malah mereka menyalahi janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada yang ditawan, mereka menebusnya sebagai ketaatan mereka kepada janji. Hal ini menunjukkan bahawa mereka mengimani sebahagian isi kitab dan tidak percaya kepada bahagian yang lain. Ya, maknanya kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, Islam sepenuhnya. Kalau Islam, sepenuh-sepenuhnya Islam. Contoh, pokok pelam, kalau daripada akar sampai ke pucuknya, pokok pelam juga. Maksudnya kena-kenong kita tak boleh ambil sebahagian-sebahagian. Islam kena ambil sepenuh. Dah sebut dah, inna dina indallahil Islam. Dari bangun tidur sampai tidur balik, cara Islam hidupnya. Ni tu diambil sebahagian tidak. Oleh sebab itu Allah SWT mencela perbuatan mereka itu yang seolah-olah mengejek agama dan mengikut hawa nafsu semata-mata. Seperti mana di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab, yakni Taurat, dan ingkar kepada sebahagian yang lain? Ya. Yang dipesan dikesan Allah Taala, ceritakan Allah Taala, kita ni beriman dengan kitab, orang Bani Israel dipesankan sebahagian, kemudian ingkar sebahagian juga. Tidak sepatutnya. Sesungguhnya Allah SWT sangat murka kepada mereka yang hanya mengambil atau memilih ayat-ayat Al-Quran tertentu sahaja untuk diamalkan. Misalnya mengamalkan ayat semata-mata untuk melariskan perniagaan dan hanya untuk menyokong dirinya sahaja. Berlaku tak? Berlaku sekarang. Mengamalkan ayat untuk lariskan perniagaan, bukan untuk apa? Bukan untuk diaplikasikan, untuk melariskan perniagaan, untuk menyokongkan, menyokong dirinya saja. Ini kadang-kadang silap, kita kadang-kadang tersilap macam tu. Niat lain, niat kita ke lain, bukan niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contoh lain yang mengamalkan sebahagian daripada ayat Al-Quran, pertama, menjaga solat dengan baik tetapi tidak menjaga hubungan dengan kedua ibu bapa dan kaum kerabatnya. Itu contoh dalam Quran, sebahagian daripada ayat Quran. Untuk mengamalkan Al-Quran, dia jaga hubungan solat, dia jaga hubungan keluarga pun dia jaga, kaum kerabatnya pun dia jaga. Ini kadang-kadang perangai pelik juga. Kedua, sentiasa melanjarkan sebahagian hartanya ke jalan Allah, yakni infak, tapi tidak menutup aurat dengan sempurna mengikut syariat. Boleh bersedekah, boleh infak, boleh donat, boleh wakaf dan macam-macam, tapi aurat tak tutup. Sebahagian ikut, sebahagian tak ikut. Allah SWT menegaskan bahawa mereka ini akan mendapat cacian ketika di dunia dan mendapat azab pada hari kiamat. Dan Allah SWT juga tidak akan melengahkan terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah ni tak lalai ataupun Allah tak lambatkan apa benda yang dia buat. Dia tak dilalaikan. Allah ni sentiasa mengesan perangai kita. Masuk terus ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina ishtaraul hayatad dunya bil akhirah
fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Al-Baqarah ayat 26. Sadaqallahu azim. Maksudnya ayat ini bermaksud Allah menceritakan, Allah SWT menceritakan mengenai orang Yahudi yang sangat menyintai dunia berbanding akhirat yang kekal abadi. Padahal perbuatan mereka inilah sebenarnya yang akan mengundang azab di akhirat nanti. Umat terdahulu dihina sebabkan mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu Taala, iaitu mereka tidak mengambil keseluruhan ajaran daripada kitab wahyu, sama ada kitab Taurat maupun Al-Quran. Mereka suka-suka memilih sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Inilah yang berlaku dalam kalangan umat Islam hari ini, yang hanya memilih sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain atas sebab-sebab tertentu, seperti takut dikecam, dikutuk, tidak menguntungkan diri dan sebab-sebab kepentingan lain. Ini umat Islam. Umat Islam ambil ayat Quran sebahagian-sebahagian saja, ditulis oleh penulis ini, meninggalkan sebahagian, mengambil sebahagian. Sebab takut dikecam, malu dia, malu dengan tutup aurat, terpaksa buka aurat, contoh. Dikutuk tidak menguntungkan diri, tak komersial, tak glamour, tak ada populariti, dan sebab-sebab kepentingan lain. Susah dapat projek, contoh. Kalau dia nampak alim sangat, susah nak berbicara, susah nak bawa duit bawah meja, contoh. Tu kena bimbang dia, takut dia dengan ayat, tapi main ambil juga. Perkara inilah yang mengundang kehinaan, azab sengsara, kerana tidak beriman kepada Al-Quran atau Taurat sepenuhnya. Ayat 87, sikap Bani Israel terhadap utusan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihil birrusul wa ataina Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil quddus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukumustakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Sadaqallahul azim. Sikap Bani Israel terhadap utusan Allah. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa kitab Taurat, kami susuli sebelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberi kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuatkan dia dengan Ruhul Kudus Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pengajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombong diri, lalu sebahagian kamu didustakan, sebahagian lain kamu dibunuh. Dan mereka kaum Yahudi berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu kerana keingkaran mereka, tapi hanya sedikit bilangan mereka yang beriman. Al-Baqarah ayat 87-88. Kedegilan memang hebat kaum Yahudi. Pada ayat 87, Allah SWT menyebut nikmatnya dengan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan mengutuskan rasul-rasulnya sebelahnya secara berurutan. Kemudian diberi mukjizat dan bukti-bukti kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti kenabiannya, serta menguatkannya dengan Jibril alaihissalam.
Walaupun begitu, Bani Israel masih belum menyedari. Bahkan mereka telah membunuh para nabi dan mendustakan mereka. Maka Allah SWT telah mencelanya dalam firman-Nya, Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukumus takbartum fafariqam kazzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Al-Baqarah ayat 87. Tu. Pada ayat 88 pula, Allah SWT mengingatkan kita tentang kesombongan Bani Israel kerana mereka masih berasa memiliki ilmu yang tidak memerlukan kepada orang lain. Akan tetapi Allah SWT membantah pengakuan mereka dengan melaknat mereka dengan kekufuran sehingga hati mereka benar-benar tertutup untuk beriman. Allah kan. Mohon pada Allah Ta'ala, jangan kita terlalu sombong, terasa sombong dengan ilmu kita yang sedikit. Apakah kepentingan kedua ayat ini? Allah SWT mengingatkan mengenai nikmat yang telah diberikan Bani Israel. Juga diutuskan Nabi Musa dan Nabi Isa untuk mereka. Namun mereka apabila datangnya Rasul yang bukan dari kalangan mereka, mereka menyombong diri kerana ingin menunjukkan hebatnya diri mereka dan sentiasa beranggapan mereka sebagai the chosen one. Itu perasan hebat Bani Israel, atau dipanggil the chosen one. Kita jangan buat perangai macam tu, menyaya diri kita sendiri. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Jangan sombong untuk menerima kebaikan yang dibawa oleh sesiapa sahaja, sama ada walaupun berbeza latar belakang antara kita dengannya. Pesan kita, jangan sombong pada bab kebaikan. Jangan lihat siapa yang membawa, tetapi lihat apa yang dibawa. Jauhilah sikap orang Yahudi, mereka menolak apa yang dibawa oleh orang yang bukan dari golongan mereka. Misalnya kaum Aus dan Bani Quraizah cuba membunuh Nabi Muhammad SAW, dan juga kaum Yahudi yang menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Nampak jahatnya mereka. Mereka menolak apa yang dibawa dengan alasan mereka sudah penuh ilmu di dada, sehingga tidak boleh lagi menerima ilmu yang lain. Sebab itulah mereka menolak Quran, menolak Taurat yang dibawa oleh para rasul. Bahkan mereka juga mengatakan bahawa hati mereka sudah tertutup untuk menerima dakwah yang disampaikan. Justru jika orang Islam tidak belajar daripada peristiwa ini, kelak nanti hati mereka akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya dilaknat olehnya. Bahkan mereka ini juga akan diganti dengan orang Islam yang bersungguh-sungguh mahu mempelajari Al-Quran. Ni. Ya. Kalau kita tak nak langsung, nak tengok, nak jenguk langsung My Quran Time contohnya di TV. Satu hari Allah munculkan satu lagi kaum. Ni ceritakan ni. Jangan sampai kita ditutup pintu iman kita. Resolusi ayat ni, pertama, poin dia, elakkan sifat memilih-milih untuk berlaku taat agar tidak ditimpa azab dunia dan akhirat. Jangan kita milih-milih. Yang kedua, syukur nikmat dan cepat taubat jika diingatkan mengenai kesilapan. Jangan berhenti bab taubat. Yang ketiga, jangan sombong dengan ilmu yang ada hingga tertutup atau terhijab daripada kebenaran. Yang ada sikit ilmu, janganlah sombong sangat. Carilah, teruskan cari perkataan, cari ilmu yang terbaru. InsyaAllah. Takat tukut hari, mudah-mudahan pengisian Maghrib ini dapat kita share, dapat kita sampaikan untuk jadi tatapan kita, bekalan kita di akhirat nanti.
Mudah-mudahan pengisian ni kita terus bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Jangan kita tangguh, jangan kita lari, jangan kita biarkan masa berlalu bersama dengan Al-Quran. Adakan masa tu yang ada My Quran Time. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa mengenal Allah Ta'ala. Ada bekalan, insyaAllah. Mana yang baik, terbaik daripada Allah SWT. Yang lemah daripada saya sendiri, saya ucapkan ribuan terima kasih pada Surau Taman Jenaris memberi ruang untuk online malam ini, insyaAllah. Jumpa lagi, kita berdoa mudah-mudahan Allah jauhkan lagi wabak yang berlaku sekarang ni. Kita dapat jumpa live terus di surau, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishayimna wa ahdiyawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la alika wa alika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta taqassanna bil jabarut wa tasamna bil malakut allazi la yamut isrifanal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Jumpa lagi esok lepas subuh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم